Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa pada hari Khamis ni, insyaAllah kita akan bersama-sama belajar tasrif. Hari ini tajuk dia masih samalah macam semalam. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua, sebelum kita mulakan kelas ni, saya nak pastikan dahulu kepada tuan-tuan semua, adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam, Puan Zaidah, terbaik. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Saya nak pastikan sebab takut-takut nanti suara ternyata tak jelas. Okey, Alhamdulillah jelas. Terima kasih Puan Zaidah. Tadi tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita, hayya nabda darsana al-yaum bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah, tuan-tuan yang sudah hadir, sekarang ni masih tak banyak lagi nampaknya. Masih hanya beberapa saja. Cumanya tak apa, kita mulakan sajalah kelas ni. Jadi tuan-tuan semua, Alhamdulillah semalam kita dah bincang pasal tasrif lughawi. Tasrif lughawi ni ianya adalah perubahan perkataan ikutkan ganti nama. Jadi kalau fi'il tu dengan huwa macam mana? Kalau dengan hum macam mana pula? Dengan hiya macam mana? Dengan hunna macam mana? Jadi tasrif lughawi ini ni ialah perubahan perkataan berdasarkan ganti nama dia punya. Dan kita sudah buat tasrif lughawi khusus untuk fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf, bina dia ajwaf. Jadi kita dah buat dah ya, macam qama yaqumu sara yasiru nama ya. Kita dah buat tuan-tuan ya. Kita dah buat tasrif lughawi dia punya. Cumanya semalam saya ada minta tuan-tuan semua ni. Saya minta tuan-tuan semua kena buat. Kalau ada masa lapang lah, sila buat tasrif lughawi. Untuk contoh sini, qama ni maknanya berdiri kan? Qama berdiri. Sila tuan-tuan tulis, saya telah berdiri. Itu saya minta semalam kan? Sekarang kalau tuan-tuan ada semua yang dah buat jawapan ataupun baru nak buat, sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya saya telah berdiri? Jadi kita ni sekarang nak buat saya telah berdiri. Ana. Kalau ana macam mana tuan-tuan? Ana, saya telah berdiri. Ana, koma. Sini ni plus dengan apa ni? Koma plus dengan apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Semalam kita dah bincang dah. Cuma kita tak sempat lagi nak buat ana. Okey, Tuan Haji Zainal, terbaik. Puan bin Hasan, waalaikumsalam. Puan bin Salmah, waalaikumsalam. Sila tuan-tuan semua. Saya telah berdiri. Kalau anti semalam jadi dia kumti. Kalau huma qama. Terbaik. Puan bin Salmah, terbaik. Ada lagi yang nak jawab? Saya, Puan bin Hasan, terbaik. Tu tak ya. Kalau ana macam mana? Kalau ana plus dengan tu ya. Plus dengan tu. Jadi dia macam mana? Kita hilangkan plus dia. Kalau dia plus dengan yang berbaris, maka mim tu kena sukun lah. Mim tu disukunkan. Sebabkan mim sukun, maka alif pun hilang lah. Sebabkan alif sukun, mim sukun tak boleh. Sukun berjumpa sukun tak boleh.
Jadi dia macam mana? Jadi dia qamta. Kalau kita dah hilangkan alif dia tuan-tuan pada bina ajwaf ni, kita hilangkan alif dia, maka huruf pertama iaitunya qaf tak boleh baris atas. Sama ada dia baris depan ataupun baris bawah. Jadi kita tak boleh buat baris atas macam tu. Tak boleh kita sebut qamtu. Sama ada qaf tu baris depan atau baris bawah. Kalau alif dah dihilangkan tadi ya. Sini baris apa? Baris dia depan. Macam mana nak tentukan? Tengok pada fi'il mudhari' dia yaqumu. Qaf dia baris dia depan. Maka yang sana qaf dekat fi'il madhi ni pun juga baris dia depan. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Macam mana tuan-tuan semua? Jadi kalau kita nak menyatakan saya telah berdiri, iaitunya qumtu. Macam tu tuan-tuan semua. Okey, jelas ke tidak jelas? Tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Puan Nur Fazilah. Hari ni kita tak ada fokus kepada satu muka surat sebabkan saya nak ringkaskan semua fi'il ajwaf yang 3 huruf ya. Fi'il yang 3 huruf bina dia ajwaf. Saya nak ringkaskan saja. Nanti selepas ni kita buka muka surat barulah, tajuk baru. Sekarang ni masih ringkasan daripada semua fi'il sulasi yang bina di ajwaf ya. Okey, terbaik. Alhamdulillah jelas. Lepas tu tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan semua sila tulis sara maknanya berjalan. Saya telah berjalan. Saya telah berjalan. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Saya telah berjalan. Ana macam mana tuan-tuan? Saya telah berjalan. Ana sara plus dengan apa? Plus dengan tu. Jadi macam mana dia tuan-tuan? Jadi macam mana dia tu? Saya telah berjalan. Saya telah berjalan. Tadi kalau ana qumtu, saya telah berdiri ataupun telah bangun. Sekarang saya telah berjalan. Okey, terbaik Tuan Zainal, Puan Misalmah, Puan Nur Fazilah, terbaik. Masya Allah. Ahsantum. Ada lagi Puan Rin Hasan, terbaik. Ada lagi nak jawab? Saya telah berjalan. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Saya telah berjalan, bahasa Arab dia apa? Sir tu. Kita hilangkan plus dia sebabkan ini plus dengan tu yang berbaris. Ta ni kan berbaris ni, maka ro ni kena sukun. Jadi kalau ada plus dengan berbaris, maka ro kena sukun. Ro sukun. Jadi sar tu. Ro sukun, alif pun sukun. Maknanya kena hilangkan alif. Ro sukun, alif pun sukun. Kena hilangkan alif. Sebabkan ada 2 sukun ya. Jadi dia sar tu. Sekarang tuan-tuan, sebabkan alif dibuang, maka sin huruf pertama sama macam qaf tadi tu. Huruf pertama pada fi'il tak boleh lagi baris atas. Sama ada baris depan atau baris bawah. Sekarang Ustaz, macam mana kita nak tentukan sama ada baris depan ke baris bawah? Tengok pada mudhari' dia punya. Mudhari' dia yasiru. Oh, sin dia baris bawah. Maknanya sin dekat sini pun baris bawah. Jadi dia sir tu. Macam tu tuan-tuan ya. Macam tu. Jadi kalau kita nak menyatakan saya telah berjalan, bahasa Arab dia apa? Sir tu. Okey, terbaik. Okey. Itu yang sar. Sekarang tuan-tuan. Sekarang nak minta tuan-tuan semua jawab untuk yang tidur. Saya telah tidur. Mana naqulu fil lughatil arabiyyah? Apa bahasa Arab dia tuan-tuan? Saya telah tidur. Saya telah tidur. Ana nama. Saya telah tidur. Nama plus dengan tu. Macam mana tuan-tuan? Saya telah tidur. Saya telah tidur. Puan Nur Fazilah, terbaik. Tuan Zainal, terbaik. Ada lagi nak jawab? Saya telah tidur. Puan Misalmah, terbaik. Puan Rin Hasan, terbaik. Okey. Puan Misalmah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Saya telah tidur. Puan Fauziah, terbaik. Masya Allah. Jadi saya telah tidur, bahasa Arab dia apa? Hilangkan plus dia. Sebabkan ini plus dengan yang berbaris, maka mim kena hilangkan baris dia jadi baris sukun. Mim sukun, alif pun sukun. Kena hilangkan alif. Kena hilangkan alif. Maka jadi macam mana? 6 tu. Sekarang tuan-tuan, nun ni tak boleh baris atas sebabkan alif dihilangkan. Maka nun tu jadi baris apa? Tengok pada mudhari' dia. Mudhari' dia Ustaz, nun tu baris atas Ustaz. Oh, kalau macam tu, kalau nun dia pada fi'il mudhari' baris atas,
maknanya nun dekat sini bagi saja baris bawah. Jadi kalau baris atas pada fi'il mudhari kita bagi baris bawah ya. Jadi dia nim tu macam tu tuan-tuan. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, saya rasa tuan-tuan semua dah boleh fahamlah dengan yang ni ya. Okey. Ada soalan ke tidak tuan-tuan? Ada soalan ke tidak? Tulis dalam ruang komen. Kalau tak ada, bagi tahu tak ada. Kalau ada, bagi tahu soalan apa. Jadi kalau dah tuan-tuan tak ada soalan mengenai ini, saya rasa bolehlah kita terus kepada tajuk yang baru ya. Ada soalan ke tidak? Okey. Puan Nurmah, waalaikumsalam. Okey, ada soalan tuan-tuan? Tak ada? Kalau tak ada, kita akan teruskan kepada tajuk baru buku tasrif. Kalau tak ada ya. Muka surat 84. Kalau ada soalan, sila tanyakan dahulu. Tak ada ya? Kita cuba. Tak ada. Tiada. Hari ni, yang semalam, Puan Nur Fazal, semalam yang jawab, semalam. Hari ni, tadi tu sekejap, saya nak apa nama dia? Muzakarah. Mau ulang-ulang yang semalam saja. Untuk latihan saja. Biar tak lupa. Hari ni, baiklah. Maknanya tuan-tuan semua dah okey dah dengan yang tajuk semalam iaitunya Bina Ajwaf. Sekarang ni kita masuk kepada muka surat 84. Muka surat 84, tasrif. Muka surat 84. Saya letak pula dekat sini. Muka surat Safhah. Muka surat 84. Boleh tuan-tuan semua buka muka surat 84. Muka surat 84 ya, Safhah 84, tasrif ya. Tasrif. Jadi sekarang kita akan belajar tasrif muka surat 84. Okey. Tasrif muka surat 84 tuan-tuan. Ini ni kita akan wazan dia adalah fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Okey. Jadi muka surat 84 tajuk dia, wazan dia adalah fa'ila yaf'alu. Okey, fa'ila yaf'alu. Contoh kata kerja yang mengikut wazan fa'ila yaf'alu ianya adalah wajila yaujalu. Wajila yaujalu. Wajila yaujalu. Wajila yaujalu. Okey. Sekarang tuan-tuan, sebelum saya teruskan kepada bina dia, saya nakkan tuan-tuan bagi tahu apa jazar kalimah dia. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Wajila ni tuan-tuan, apa kata dasar dia? Sebelum kita bercerita mengenai bina, saya nakkan tuan-tuan cari tahu dahulu kata dasar dia. Apa kata dasar daripada perkataan wajila yaujalu? Maknanya gemetar, takut. Waalaikumsalam Puan Masnina. Wa iyyaki Puan Zainab. Okey. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen apa kata dasar dia, jazar kalimah dia. Wajila yaujalu. Okey, Puan Nur Fazilah. Waw jim lam terbaik. Puan Misalmah, waw jim lam terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa kata dasar dia? Jazar kalimah dia. Ada lagi? Tak ada? Okey. Okey, tak ada lagi tuan-tuan ya. Kata dasar dia adalah yang sejajar dengan fa apa tuan-tuan? Waw. Yang sejajar dengan ain apa tuan-tuan? Jim. Yang sejajar dengan lam apa tuan-tuan? Lam ya. Maka tuan-tuan semua, kata dasar dia adalah waw, jim, lam. Kata dasar dia adalah waw, jim, lam. Okey, terbaik. Puan Rina Hassan, Puan Fauzia, Tuan Zainal, terbaik. Waw, jim, lam. Kata dasar dia adalah waw, jim, lam. Terbaik. Okey. Kalau kita dah tahu kata dasar, kita barulah boleh tentukan bina dia. Apa ni bina ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Ada ke tidak huruf ilah? Kalau ada, bina apa tu? Bina misal ke? Bina
ajwaf ke, bina naqis ke, bina lafif ke. Kalau mu'tal ada 4 tu. Mu'tal mithal, mu'tal ajwaf, mu'tal naqis, mu'tal lafif. Yang mana satu tuan-tuan? Okey, terbaik. Puan Nurmah, Puan Nur Fazila, Puan Misalmah, Puan Masrina, terbaik. Terbaik tuan-tuan semua. Jadi bina dia ada ya, betul Tuan Zainal, betul. Betul, ada huruf ilah. Maka dinamakan dengan mu'tal. Kalau ada huruf ilah, nama dia bina mu'tal. Kalau ada huruf ilah, nama dia mu'tal. Huruf ilah dia dekat mana? Huruf ilah dia sejajar dengan fa. Huruf ilah dia sejajar dengan fa. Huruf ilah dia sejajar dengan fa. Maka itu mu'tal apa nama dia? Mu'tal mithal. Mu'tal misal tuan-tuan ya. Jadi kalau huruf illah sejajar dengan fa, maka nama dia adalah mu'tal misal. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Masya Allah. Okey. Jadi atau istilah dia lah apabila mu'tal misal adalah apabila fa'ul fi'il adalah huruf illah. Jadi kalau bahasa Arab tu al-mithal, mu'tal mithal idza kana fa'ul fi'il min harfin illah. Jikalau huruf yang fa'ul fi'il dia sejajar dengan huruf illah. Okey, terbaik. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Kalau jelas, kita akan teruskan kepada sirah dan wazan macam biasa. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Kalau jelas yang ini asas ni tuan-tuan ya. Kata dasar bina. Kata dasar bina tu asas. Yang tak boleh tuan-tuan lupakan. Itu penting sangat. Itu mustahak tu. Kalau kita memang nak hadamkan tasrif, kena fahamkan sangat jazar, kata dasar dan juga bina ya. Kalau tuan-tuan dah faham, kita akan meneruskan kepada tajuk selanjutnya, iaitu sirah dan wazan ya, sirah dan wazan dia. Okey, jelas semua ya. Alhamdulillah jelas. Okey, terima kasih tuan-tuan semua. Terbaik. Masya-Allah. Okey, sekarang tuan-tuan kita akan belajar macam biasa. Macam biasa ya, sirah, wazan. Sirah dan wazan. Saya akan tanya kepada tuan-tuan semua. Madza naqulu fil lughatil arabiyyati? Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Penyakit ataupun kesakitan. Apa bahasa Arabnya penyakit ataupun kesakitan tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya penyakit ataupun kesakitan? Sama juga ya, penyakit ataupun kesakitan. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Puan Siti Maryam. Waalaikumsalam. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya penyakit ataupun kesakitan? Sila tuan-tuan semua. Okey, Puan Fauziah terbaik. Terbaik, Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya penyakit ataupun kesakitan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Puan Nur Fazilah terbaik, Puan Nurmah terbaik. Masya Allah. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Dalam ruang komen boleh. Okey. Tak ada lagi nak jawab? Bahasa Arab dia adalah waja'an ya, betul ya? Waja'an. Kalau tuan-tuan nak gunakan yang mauja'an pun boleh juga, nak gunakan yang mim boleh, mauja'an boleh. Waja'an pun juga boleh. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Jadi bahasa Arab kesakitan ataupun penyakit adalah waja'an. Terbaik. Masya Allah. Puan Dani Hasan, Tuan Zainal, Puan Misalma, Puan Siti Maryam, terbaik. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan?
Mana yang lebih tepat? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Cuma selalunya yang digunakan adalah yang waja'an ya. Selalunya digunakan adalah yang waja'an. Selalunya. Dua-dua boleh. Okey, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Okey, terbaik. Masya-Allah. Okey, terbaik. Masya-Allah. Betul. Marid pun bukan marid sakit ya. Marid tu bukan sakit. Marid yang sakit tu marad. Al-marad. Itu penyakit. Marad penyakit juga. As-saqim. As-saqamu penyakit. Sama tu al-waja'u. Jadi, Puan Nurma, kalau marid itu orang yang sakit. Saqim itu orang yang sakit. Sama dekat sini. Sini al-waji' orang yang sakit. Al-waji'. Okey. Kalau penyakit tu marad. Al-maradu. As-saqamu. Okey, terbaik. Semua boleh jawab ya. Ini sirah dia ismul masdar. Terbaik. Masya-Allah. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Isim masdar. Lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi sirah dia isim masdar. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia. Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Senang saja tuan-tuan. Senang saja. Senang saja tuan-tuan. Apa wazan dia tuan-tuan? Okey. Masya Allah. Wazan dia apa? Okey. Puan Nur Fazilah. Terbaik. Ada lagi nak jawab apa wazan dia? Waja'an. Waji'ah pun sakit. Okey, betul. Waja'an sakit. Betul. Baru tahu ya. Okey. Fa'lan. Okey. Terbaik. Puan Misalmah. Puan Misalmah. Tuan Zainal. Puan Hasan. Betul. Jadi wazan dia adalah fa'lan. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Jadi wazan dia adalah fa'lan. Inilah contoh dia. Jadi contoh yang kita ambil cuma sekarang ni hanya saja ini sajalah sebabkan masa tak cukup nampaknya. Jadi sirah dia adalah isim masdar, wazan dia adalah fa'lan tuan-tuan ya. Saya rasa sebabkan tuan-tuan selalu istiqamah belajar sirah, wazan dan makna perkataan ni, insya-Allah tuan-tuan dah hadam lah insya-Allah ya. Okey, cuma sekarang kita akan ambil lagi latihan lagi selepas ni. Latihan supaya lebih kuat lagi kefahaman kita. Untuk yang sirah, wazan dan makna perkataan, faham ke tidak faham tuan-tuan? Faham ke tidak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Kalau faham, kita akan kuatkan lagi, kita hadamkan lagi pada latihan yang ada pada muka surat 84 ni. Faham ya? Okey. Faham ya tuan-tuan ya? Faham insya-Allah. Okey, kalau faham kita boleh teruskanlah pada latihan. Latihan yang ada pada muka surat 84. Bolehlah kita gunakan boleh kita gunakan yang kita buat latihan nombor 3. Nombor 3. Kita cuba latihan nombor 3. Nombor 3. Kita cuba latihan yang nombor 3. Okey, nombor 3 tuan-tuannya di bawah table ya, nombor 3. Nombor 3. Okey. Okey. Apa ayat dia tu? Ayat dia adalah la apa tuan-tuan? Ada yang boleh baca? Okey. Fi qaryatin kafi kasiratin ma'siyatuha. Okey. Kita nak fokus dengan yang ni tuan-tuan ya. Yang ni ya. Warna kuning tu tuan-tuan. Pertama, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Fi'il madi dia dulu. Puan Maslina, la taubir bukan la taubir ya? Silap sikit tu. Silap sikit Puan Maslina. Bukan la taubir. Sekarang tuan-tuan, apa fi'il madi dia? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen.
Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen apa fi'il madi dia. Masya Allah, Tuan Haji Zainal, Puan Nur Fazilah, terbaik. Puan Nur Fazilah, Puan Misalmah, terbaik. Puan Maslina, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia? Betul. Puan Maslina, Puan Siti Maryam, terbaik. Okey, fi'il madi dia, okey. Fi'il madi dia adalah wabiro. Makna wabiro tu apa? Tinggal atau menetap atau duduk. Tinggal ya. Tinggal atau menetap atau duduklah. Tinggal lah. Jadi sini ni tinggal. Lepas tu tuan-tuan, apa sigah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sigah dia tuan-tuan? Apa sigah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sigah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sigah dia lagi tuan-tuan. Tadi fi'il madi dia wabira maknanya tinggal di. Tinggal ya. Lepas tu tuan-tuan, apa sigah dia tuan-tuan? Apa sigah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Puan Maslina, terbaik. Puan Nur Fazilah, terbaik. Puan Rin Hasan, fi'il nahi ya. Okey, terbaik. Puan Misalmah, terbaik. Fi'il nahi, terbaik. Masya Allah. Sigah dia adalah fi'il nahi. Okey, jadi maknanya bacaan dia apa sini tuan-tuan? Bacaan dia lah dalam kitab tu ada la, kalau fi'il nahi tu la taubat. Okey. Wazan dia apa tu tuan-tuan? Wazan dia. Wazan dia. Ada yang boleh buat wazan dia? Apa tu wazan dia tuan-tuan semua? Wazan dia lagi. Wazan dia. Sigah dia fi'il nahi. Wazan dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Wazan dia. Wazan dia. Kalau sigah dia betul. La atau fi'il nahi. Bacaan dia la taubar. Maka wazan dia, okey, Puan Nur Fazilah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Misalmah, terbaik. Okey, Puan Maslina, terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Apa wazan dia tuan-tuan semua? Apa wazan dia? Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Wazan dia adalah la taf'al. La taf'al. Jadi tuan-tuan semua, wazan dia adalah la taf'al. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Okey, wazan dia la taf'al. Lepas tu tuan-tuan, bina dia tuan-tuan. Apa bina dia tuan-tuan? Bina dia tuan-tuan. Tapi saya rasa tuan-tuan dah bolehlah bina dia apa ni. Sebabkan kita dah buat tadi. Bina dia. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Betul Puan Nur Fazilah, maknanya jangan engkau tinggal ya. Jangan engkau tinggal. Okey, bina dia apa tuan-tuan? Bina dia mu'tal mithal. Macam kita bincang tadi awal tadilah. Bina dia lah mu'tal mithal. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita sudah dapatkan fi'il madi dia apa, sigah dia apa, wazan dia apa, bina dia apa. Kita dah tahu semua. Alhamdulillah. Jadi makna ayat ni adalah jangan engkau tinggal di kampung yang banyak maksiatnya. Masya Allah. Jangan tinggal di kampung yang banyak maksiatnya. Betul. Okey, terbaik. Masya Allah. Semua jawab mu'tal misal ya. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Sekarang tuan-tuan la. Nahu dia lagi ya. Nahu. La ni tuan-tuan, la apa nama dia tuan-tuan? La. Sila tuan-tuan semua. La apa tu nama dia tuan-tuan? La. La dekat sana tuan-tuan. La apa tu nama dia tuan-tuan? Dalam ilmu nahu. Dalam ilmu nahu. La apa tu tuan-tuan? Dalam ilmu nahu. Apa nama dia tuan-tuan? La. Sekarang kita buat nahu dia lagi. La apa dekat sana tuan-tuan? Okey, Puan Nurmah, terbaik. Puan Fauziah boleh juga. Amil Jazam boleh. Tuan Zainal boleh juga. Puan Maslina boleh. Puan Nur Fazilah, okey, terbaik semua, terbaik. Masya Allah. Okey, ini nama dia adalah la annahiyah. Ataupun nak cakap dia adalah amil jazam, boleh juga. Tak apa-apa, tak ada masalah. Jadi boleh dua lah. La annahiyah wa huwa amil jazam tuan-tuan ya.
Okey, terbaik. Huruf jazam boleh juga. Terbaik. Masya Allah. Jadi, la tu menjazamkan. Okey. Taubarnya dia apa tuan-tuan? Taubarnya apa dia? Taubar ni macam mana cara dia tuan-tuan i'rab dalam nahu dia ni? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Taubar macam mana cara meng'irabkan dalam ilmu nahu dia? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Macam mana nak meng'irabkan taubar tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Okey, Masya Allah. Puan Nur Fazilah terbaik. Betul, lengkap. Puan Nur Fazilah lengkap, terbaik. Puan Maslina terbaik, lengkap juga. Puan Rin Hassan boleh, terbaik. Masya Allah. Okey, Puan Nurmah lengkap. Bidammah? Puan Nurmah silap ni. Bukan bidammah ya. Puan Fauziah boleh, terbaik. Masya Allah. Okey, betul. Apa tuan-tuan? I'rab dia? Dia ni adalah fi'il mudhari' ya. Ini fi'il mudhari'. I'rab dia macam mana? Sebabkan sebelum dia ada amil jazam, maka dia majzum. Majzum apa tanda jazam dia? Bisukun. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi tanda jazam dia bisukun. Jadi fi'il mudhari' majzumun bisukun. Okey, terbaik tuan-tuan. Kalau ada fi'il, mestilah ada fa'il. Wa fa'iluhu. Apa fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan? Okey, Puan Siti Mariam betul. Okey. Okey, betul. Lebih syukur. Sekarang tuan-tuan, mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis. Puan Misalmah yang tadi ya, betul. Sekarang tuan-tuan, dia bukan fi'il nahi ya. Dalam ilmu nahu tu fi'il mudhari' ya. Puan Misalmah ya, dalam ilmu nahu fi'il mudhari'. Dalam ilmu nahu tak ada istilah fi'il nahi ya. Dalam ilmu nahu tak ada. Yang ada dalam ilmu nahu la nahiyah dengan fi'il mudhari'. Tak ada fi'il nahi. Okey, sekarang fa'il dia tuan-tuan. Apa fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Mustatir huwa, Puan Rin Hassan. Nah, tu silap tu. Puan Nur Fazilah terbaik. Tuan Haji Zainal yang tadi ya, betul, terbaik. Puan Zaidah betul. Puan Nurmah betul. Puan Maslina betul. Jadi fa'il dia apa tuan-tuan? Mustatir anta, engkau. Engkau. Janganlah engkau tinggal. Janganlah engkau tinggal. Okey, terbaik tuan-tuan. Janganlah engkau tinggal di. Fi ni apa tuan-tuan? Saya yakin tuan-tuan dah boleh lah kalau fi ni. Fi ni harful jar. Fi tu ianya adalah harful jar. Saya yakin tuan-tuan boleh lah. Fi tu harful jar. Maka qaryatin ni jadi apa tuan-tuan? Qaryatin. Qaryatin ni jadi apa tuan-tuan? Qaryatin. Jadi apa tuan-tuan? Jadi fi tadi huruf jar. Sekarang qaryatin. Qaryatin tu apa tuan-tuan? Qaryatin jadi apa dia? Macam mana i'rabkan dia dalam ilmu nahu? Sila tulis dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan meng'irabkan dia dalam ilmu nahu dia? Terbaik. Masya Allah, semua dah jawab ya. Puan Nurmah, Puan Maslina, Puan Rin Hassan, Puan Misalmah, Puan Siti Mariam. Terbaik semua. Masya Allah, ahsantum. Jadi fi ni isim majrur. Majrur dengan apa? Majrur bil kasrah. Terbaik tuan-tuan ya. Terbaik. Di kampung yang banyak. Di kampung yang banyak. Kasiratin ni jadi apa tuan-tuan? Yang banyak. Kasiratin ni jadi apa tuan-tuan? Di kampung yang banyak. Sekarang tuan-tuan kasiratin dia. Di kampung yang banyak. Kasirah tu jadi apa tuan-tuan? Kasirah jadi apa tuan-tuan? Kasirah. Betul Puan Maslina. Sila i'rabkan dengan lengkap lah kalau boleh. Kasirah jadi apa tuan-tuan? Kasirah jadi apa? Okey, terbaik. Masya Allah. Puan Maslina, Puan Nur Fazilah, Puan Siti Mariam, Tuan Haji Zainal yang tadi ya mungkin. Puan Misalmah betul, Puan Nurmah, Puan Rin Hassan, terbaik semua, terbaik. Kasirahnya jadi apa tuan-tuan? Kasirah ni adalah na'at.
Naat kena mengikut man'ut. Mana man'ut dia? Man'ut dia qaryah. Wa huwa man'ut. Okey, jadi naat ya. Tuan-tuan semua, tuan-tuan semua, ini ni tuan-tuan, sekarang saya nak tanya dulu ni, naat ni. Naat ni i'rab dia macam mana? I'rab dia mengikut man'ut. Man'ut dia majrur, maka naat pun jadi i'rab dia apa tuan-tuan? Marfu' ke mansub ke majrur? Naat tu i'rab dia ikut man'ut dia. Man'ut dia majrur, maka naat pun juga majrur. Maka dia juga majrur. Majrur dengan apa? Bil kasrah. Sebabkan man'ut dia majrur, maka naat pun juga majrur. Sebab dia mengikutkan tabik kan. Sama-sama i'rab dia ya. Jadi sama-sama, kena sama-sama i'rab dia. Kena sama-sama majrur. Kena sama-sama majrur. Jadi na'tun majrurun bil kasrah. Terbaik tuan-tuan. Sebelum saya sampai dekat maksiyatuha, saya nak pastikan dulu, saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan, naat dekat sana tuan-tuan, naat apa nama dia? Sebabkan sini kan kalau naat dia berupa satu perkataan saja, itu ada nama dia na'tun hakikiyun. Ada satu lagi nama dia tuan-tuan, naat sababiyun. Ini naat hakiki ke naat sababi ni tuan-tuan? Kathirah ni tuan-tuan, naat hakiki ke sababi tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Di kampung yang banyak apanya, banyak maksiatnya, ini hakiki ke sababi tuan-tuan? Ini hakiki ke sababi tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Puan Maslina dah jawab dah. Puan Nurmah dah jawab dah. Puan Rin Hassan dah jawab dah. Terbaik. Tapi ada yang silap tu. Ada yang silap. Puan Maslina, Puan Nurmah, Puan Misalmah silap sikit. Silap. Puan Rin Hassan terbaik. Lagi nak jawab. Hakiki ke sababi? Naat tu naat yang mufrad, naat yang tunggal. Maknanya naat dia berupa satu perkataan saja. Macam dekat sini, naat dia hanya kathirah saja, satu perkataan kan naat mufrad nama dia. Naat mufrad ni terbagi kepada dua. Ada dua jenis. Ada yang sababi, ada yang hakiki. Sekarang ni kathirah ni hakiki ke sababi? Yang ini ni tuan-tuan semua, kalau nak memahami hakiki sababi, macam ni cara dia tuan-tuan. Macam ni cara dia. Sekarang saya buat sini ni. Al-ustazu. Ustaz tu. Tuan-tuan ya, sorry. Ja'ah, telah datang. Al-ustazu. Al-jamilu. Telah datang ustaz yang handsome. Yang bagus. Telah datang ustaz yang handsome. Okey, ini yang pertama. Saya buat ayat yang kedua. Ja'a al-ustazu al-jamilu baituhu. Yang pertama telah datang ustaz yang bagus, yang handsome. Ini naat dia. Yang kedua, telah datang ustaz yang bagus, yang handsome, yang bagus ya. Apanya yang bagus? Rumahnya. Sekarang tuan-tuan, yang pertama ni tuan-tuan, ini dinamakan naat hakiki. Ini nama dia naat hakiki tuan-tuan dalam ilmu nahwu ya. Ini nama dia naat hakiki. Yang kedua ni tuan-tuan, ini nama dia naat sababi. Macam mana nak bezakan dia ustaz? Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Telah datang ustaz yang handsome. Handsome ni hakikat kepada ustaz. Memang ustaz tu yang handsome. Bukan yang lain. Memang ustaz tu yang handsome. Telah datang seorang ustaz. Ustaz yang handsome. Memang betul-betul ustaz tu handsome. Memang hakikatnya ustaz tu handsome. Ini betul ke ustaz handsome ni? Saya tak handsome sangat lah. Saya biasa je. Jadi sini ni telah datang ustaz yang handsome. Memang betul-betul ustaz tu handsome lah. Tapi kalau nombor 2 tuan-tuan, yang ayat yang kedua tu, telah datang ustaz yang bagus, yang handsome. Apa yang handsome? Apa yang bagus? Rumahnya bagus. Jadi tuan-tuan, sini ni rumah dia yang bagus sebenarnya. Bukan ustaz tu, rumahnya. Rumahnya yang bagus, maka ustaz pun dikatakan handsome lah dekat sana. Sebenarnya rumahnya yang bagus, bukan ustaz tu.
rumah dia. Jadi tuan-tuan, sebabkan rumahnya bagus, maka ustaz pun dikatakan bagus atau handsome. Jadi tuan-tuan, yang ini ni dinamakan dengan nak sababi. Bukan sebenar-benarnya ustaz yang handsome atau bagus. Tapi rumahnya. Ini nak sababi. Yang pertama ni nak hakiki. Itu perbezaannya tuan-tuan. Jelas ke tidak jelas? Tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Kalau sababi ada domir hu, tak semua sababi dengan domir hu. Kadang-kadang ha, kadang-kadang hum, kadang-kadang hunna. Tak semua dengan domir hu ya, tuan-tuan semua ya. Kadang-kadang, tapi dia ada domir ya. Kalau sababi mesti ada domir. Mesti ada domir sababi dekat ujung. Tapi tak mesti dengan hu. Kadang-kadang ha, kadang-kadang hi. Kadang-kadang hum. Macam tu ya. Okey, jelas. Okey, ini dalam ilmu nahu ada di level 2 ada belajar ni. Level 2 tuan-tuan ya, buku nahu. Jadi ini ni tuan-tuan saya tanya sekarang. Ini ni di kampung yang banyak maksiatnya. Banyak dekat sini tuan-tuan. Ini ni hakiki ke sababi tuan-tuan? Okey. Nanti Puan Miss Salmah, baituhu jadi apa Ustaz? Nanti ya. Nanti. Sekarang nak pastikan dulu. Kasirah tu tuan-tuan, sama macam tadi. Saya nak pastikan dulu. Hakiki ke sababi? Saya nak tuan-tuan bezakan dulu hakiki sababi. Jadi kasirah dekat sini tuan-tuan, hakiki ke sababi tuan-tuan? Hakiki ke sababi? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Hakiki ke sababi? Kathirah tuan-tuan. Hakiki ke sababi? Okey, terbaik. Masya Allah, betul. Betul Puan Miss Salma. Ada lagi nak jawab? Betul. Puan Masina, betul. Puan Siti Mariam, betul. Ini sababi. Sebabkan bukan kampung tu yang banyak. Tapi yang banyak tu apa? Maksiatnya. Yang di kampung yang banyak maksiatnya. Jadi yang banyak ni bukan hakikat kampung tu. Bukan kampung tu yang banyak. Tapi maksiatnya. Sebabkan maksiat tu banyak, maka kampung tu dikatakan macam tu lah. Dinaatkan dengan banyak. Ini naat sababi, tuan-tuan ya. Ini nama dia naat sababi. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan terjumpa naat sababi, selalunya tuan-tuan, selepas naat sababi, selepas dia selalunya fa'il. Ataupun tuan-tuan, selepas nak sababi, selalunya maf'ulun naibul fa'il. Selalunya. Antara dua ni saja. Selepas nak sababi, fa'il. Selepas nak sababi, naib fa'il. Contoh dia Ustaz? Boleh. Saya buat contoh ya. Ja'a al-ustazu. Al-ustazu al-alim. Abu al-alim abuhu. Okey, ini contoh ni tuan-tuan ya. Saya buat contoh satu lagi. Ja'a al-ustazu al-maktubu al-ustazu bukan ustaz lah. Saya buat sini ni. Ja'a at-talibu al-mazlumu ataupun kat sini ni al-ma'lumu al-ma'rufu, ma'ruf saja ya. Al-ma'rufu. Al-ustazu saja saya samakan tuan-tuan ya. Sorry ya. Saya baru nak fikirkan ayat dia. Al-ustazu al-ma'rufu ismuhu. Okey tuan-tuan. Ataupun boleh juga al-mahmudu abuhu. Okey. Sekarang tuan-tuan fokus dekat sini. Boleh tengok dalam table ni. Boleh tengok dekat sini ya. Ja'a al-ustazu al-alimu abuhu. Ja'a al-ustazu al-mahmudu abuhu. Okey, boleh ya? Dekat sini tuan-tuan, telah datang ustaz yang alim. Ini nak sababi dia.
Yang alim, naat dia. Ini naat sababi dia. Yang alim tu siapa? Bukan ustaz tu. Yang alim tu siapa? Ayahnya. Ayahnya. Ini tuan-tuan jadi fa'il. Yang alim. Siapa yang alim? Siapa yang tahu? Alim ni kan maknanya orang yang tahu. Telah datang ustaz yang tahu. Siapa yang tahu? Ayahnya. Siapa yang alim? Ayahnya. Jadi ayah di sini sebagai fa'il tuan-tuan. Sebagai fa'il. Beza dengan sebelah ni. Telah datang seorang ustaz yang dipuji. Yang dipuji. Yang dipuji. Ini nak sababi dia tuan-tuan ya. Yang dipuji. Siapa yang dipuji? Ayahnya. Dipuji. Siapa yang dipuji? Ayahnya. Ini ni sebagai naib fa'il. Jadi tuan-tuan masih ingat ya. Kalau dekat sini dipuji. Di. Macam pasif. Kalau dekat sini aktif. Yang tahu. Yang alim. Yang mengetahui. Yang alim. Ini ni aktif ni. Yang alim. Alim tu aktif. Atau mengetahui. Dekat sini al-alimu. Telah datang ustaz yang mengetahui ataupun yang alim. Siapa yang alim? Ayahnya. Kalau dekat sini telah datang ustaz yang dipuji. Ini nak sababi dia dipuji. Siapa yang dipuji? Ayahnya. Ayah dekat sini ni jadi apa tuan-tuan? Ini jadi naibul fa'il. Jadi berbeza tuan-tuan ya. Berbeza sangat. Macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan cara nak bezakan dia. Kalau nak sababi dia dalam bentuk sigah isim maf'ul, mahmud, dalam sigah isim maf'ul macam ni ya. Itu tu selepas dia tu naib fa'il lah tu. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi ayat pertama dengan kedua berbeza. Ja'al ustazu al-alimu abuhu. Abu dekat sana jadi fa'il. Yang selepas dia lagi, ja'al ustazu al-mahmudu abuhu. Telah datang ustaz yang dipuji. Maka yang dipuji siapa? Yang dipuji siapa? Ayahnya. Ayah tu jadi naibul fa'il. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jadi nak sababi antara dua ya. Selepas dia, kalau tak fa'il, kalau tak maf'ul, kalau tak naibul fa'il, sorry. Kalau tak fa'il, kalau tak naib fa'il. Kalau tak fa'il, kalau tak naibul fa'il. Okey ya. Jadi tuan-tuan macam tu saja. Terjumpa nak sababi tengok selepas dia. Fa'il ke naib fa'il. Kalau naib fa'il tu selalunya sebelum dia tu isim maf'ul tu sigot dia. Isim maf'ul. Isim maf'ul ni apa ustaz? Sigot isim maf'ul. Madrubun, mazlumun, mahmudun. Isim maf'ul ya. Kalau nak sababi dia dalam bentuk isim maf'ul, confirm lah. Itu tu naibul fa'il selepas dia. Okey. Sedikit saja susah ya. Okey, tak apalah. Sedikit tu. Janji tuan-tuan fahamlah. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan, agak-agaknya telah janganlah engkau tinggal di kampung yang banyak. Apanya yang banyak? Ini ni agak jadi naibul fa'il atau fa'il ni tuan-tuan? Maksiyah tu fa'il ke naibul fa'il tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ini ni tuan-tuan, maksiyah tu ni fa'il ke naib fa'il? Fa'il ke naib fa'il tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Fa'il ke naib fa'il? Betul Puan Nur Fazilah, betul. Itu ringkasan dia Puan Nur Fazilah, betul, terbaik. Kalau isim maf'ul selepas dia confirm naib fa'il. Kalau bukan itu fa'il tu. Okey, terbaik. Betul Puan Misalmah. Selepas isim maf'ul itu confirm naib fa'il. Betul. Okey, betul. Fa'il ya. Jadi yang dekat sini ni, yang banyak, apa yang banyak? Maksiyah. Maksiyah tu fa'il tuan-tuan. Fa'il. Kenapa Ustaz? Sebab kan kathirah ni bukan dalam bentuk isim maf'ul ni. Kalau dia dalam bentuk isim maf'ul, barulah sini naib fa'il. Isim maf'ul tu macam mana Ustaz? Yang dipuji, yang dipukul, yang dia. Itu baru naib fa'il selepas dia. Sekarang ni bukan naib fa'il ni. Sini ni fa'il. Sebab kan dia bukan pasif ya, bukan pasif ya. Aktif ni. Yang banyak. Itu tu aktif tu. Jadi sini ni selepas dia fa'il. Fa'il i'rab dia marfu. Marfu bid-dhammah tuan-tuan ya. Marfu dengan dhammah. Okey. Tak cukup tempat dia. Saya kecilkan ni. Marfu bid-dhammah. Okey. Marfu bid-dhammah. Sekarang tuan-tuan saya nak pastikan lagi kepada tuan-tuan. Kenapa
Dhammah dia ni tak tanwin tuan-tuan. Maksiatu. Kenapa tak maksiatun? Kenapa tak maksiatun tuan-tuan? Kenapa tak ditulis maksiatun? Kenapa maksiatu? Kenapa maksiatu? Kenapa tak ditulis maksiatun? Kenapa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kenapa tak maksiatu? Okey. Okey, terbaik. Masya Allah, Puan Maslina, Puan Misalmah, terbaik. Terbaik. Puan Nurmah, Puan Nur Fazilah, Puan. Okey, terbaik. Masya Allah, sebabkan dia mudhaf. Wahuwa mudhaf. Okey, maka ha jadi apa tuan-tuan? Kalau maksiatu ni mudhaf, maka ha tu jadi apa tuan-tuan? Maka ha tu jadi apa tuan-tuan? Kalau maksiatu tu mudhaf, maka ha tu jadi apa tuan-tuan? Ha jadi apa dia tu? Maksiatu tu mudhaf. Betul lah, ha jadi apa? Okey, Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik, Masya Allah. Semua dah jawab ya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey. Jadi ha tu adalah mudhafun ilaihi. Ha ni merujuk kepada kampung tadi ya. Pada kampung. Okey, sini saya sebesarkanlah sikit. Saya buat macam ni tak apa ya. Jadi makna ayat ni, janganlah engkau tinggal di kampung yang banyak, apanya yang banyak? Maksiatnya. Macam tu tuan-tuan. Alhamdulillah, kita dah selesaikan semua tasrif ataupun nahu dia. Semua perbincangan tasrif dan juga nahu dia punya tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, saya nak pastikan semula macam mana tuan-tuan semua, betul, ha merujuk pada kampung, betul. Ya, sebenarnya ya'udu ila qaryah, merujuk pada kampung. Boleh tuan-tuan tambahkan kat sana ya. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tidak faham? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ya? InsyaAllah. Tak ada masalah? Okey, faham? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua yang belum faham mengenai naat sababi, naat hakiki, boleh rujuk buku Nahu level 2, buku Nahu level 2, muka surat buku Nahu level 2, muka surat berapa tu ya? Muka surat 44. Muka surat 44. Kalau nak memahamkan tentang naat sababi dan hakiki, buka buku Nahu muka surat 44 ya. Muka surat 44. Itu sajalah tuan-tuan. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan minta maaf atas segala kekurangan saya. Hayya nakhtatim darsanal yaum bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka.